Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita sambung lagi dalam bab 9 dengan tajuk laju dan pecutan. Okey. 91 laju. Okey, subtopik ni 91.1 laju sebagai satu kadar. Apa maksud kadar? Kadar ni kita ada juga belajar sebelum ni. Kadar maksudnya kadar ni kita membandingkan dengan satu benda. Contoh, menerangkan maksud laju sebagai satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Jadi laju ni ada kaitan dengan apa? Jarak dan masa. Baik, laju ni ialah satu benda yang sangat berkait rapatlah dengan dunia harian kita lah. Memang awak biasalah nampak. Cuma mungkin waktu PKP ni kurang nampak sikit lah. Sebab apa? Sebab awak dah tak naik kereta, awak dah tak lalu highway, awak dah tak lalu jalan. Jadi benda ni awak kurang nampak sikit. Jadi baik, kalau awak perasan, ni biasa ni signboard ni adalah berada di mana-mana, terutama di jalan raya lah. Zon had laju 90 km per jam. Apa maksud dia? Zon had. Bila had laju ni maksud apa? Awak boleh pergi, awak naik motor, naik kereta, paling tinggi boleh 90 km per jam. Jadi kalau awak lebih daripada tu, kalau ada polis, ada kamera, awak akan disaman. Baik, ni biasanya kalau awak naik motor atau kereta, nampaklah dashboard, dash meter ni. Ada sekarang ni, biasa orang dah canggih sikit digital lah. Ni masih lagi analog. So agak-agak berapa kelajuan kereta ni? Kalau kita tengok antara 100 dengan 120 kan, 100 kilometer per hour. So apa dia formula laju tadi? Laju ni ialah formula dia, ingat sebenarnya. Laju formula dia, ingat, simple dalam kepala, jarak bahagi masa. Dekat sini apa? Kalau jarak bagi masa ni apa? Jarak, kalau kat sini kita guna contoh ni, jarak dia apa? Kilometer per jam. Ni kalau mak salih kilometer per hour. Yang ini jarak dalam unit jarak. Jarak ni tak kisahlah unit jarak apa. Unit SI jarak apa? Kilometer boleh, meter boleh. Kalau masa, apa yang boleh dekat masa ni? Jam boleh, minit boleh, saat boleh. Penting kilometer per hour. Maksudnya apa? Dekat sini kalau dia kata 90 km per jam, dengan kelajuan awak bawa kereta dengan kelajuan 90 ni, awak tekan dekat minyak 90 je ni, awak akan sampai 90 km 90 km awak akan bergerak dalam masa awak perlukan hanya 1 jam saja. Maksudnya 90 km awak bergerak hanya memerlukan 1 jam sahaja. Maksudnya kalau contohnya KL tu 90 km, contohnya KL tu 90 km, awak naik kereta, awak tekan minyak 90, agak-agak kalau awak betul lah pukul 8 sampai pukul apa? 1 jam tadi? Pukul 9. Macam tu maksudnya. Itu je. Okey, contoh satu. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Okey. Masa tadi apa? Laju tadi apa? Jarak bagi masa. Jarak dah ada, masa dah ada. So laju, jarak bagi masa. Jarak kita ambil 100 meter per 5 minit. Okey, bagi je lah 100 bagi 5 dapat 20 meter per minit. Maka Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit. 20 meter ambil masa 1 minit. Okey, next. Baik, jadi kita sambung lagi dengan satu topiknya 9.1.2, laju seragam, laju tak seragam. Okey, dalam bahasa mudah dia, laju sama dengan laju tak sama lah. Okey, memerihalkan perbezaan antara laju seragam dengan laju tak seragam. Maksudnya awak nak kena bandingkan laju seragam dengan laju tak seragam. Okey, ini kita tengok laju seragam. Ni laju tak seragam. Okey,
Baik, laju seragam ni maksudnya kalau awak tengok corak pattern ni, kalau awak ada guli setiap satu saat dia bergerak 2 cm, satu saat 2 cm, satu saat lagi 2 cm, satu saat lagi 2 cm. Sebab apa? Jarak ni konsisten 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okey. Dan kalau awak buat dalam plot ke dalam bentuk graf, okey, 1 minit 2 cm, 2 minit 2 saat 4 cm, 3 saat 6 cm, 4 saat 8 cm. Maksudnya apa? Jarak sini konsisten. Sini 2, 2, 2, 2. Okey. So bila awak nampak kalau awak plotkan dia, maka akan dapat satu garis lurus straight. Itu bermakna guli A ni mempunyai laju seragam. Okey. Oleh itu laju seragam laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Baik. Tadi kita tahu CP dia laju bagi jarak bagi masa. Okey, cuba kita tengok berapa laju guli ni. Okey. Kita tengok laju guli yang pertama ni, pertama ni 0 hingga ke 2 cm ni. Okey, jarak dia apa? 0 ke 2 cm ni? 2 cm lah. Masanya apa? 1 saat. So kalau awak bahagi 2 bagi 1 saat. Okey, ni guli tadi lah kan? Maksudnya yang jarak yang pertama. So 2 cm bagi 1 saat ialah 2. So cm per saat. Okey. Ini dah settle. Kita tengok pula yang kedua pula. Laju yang kedua pula. Okey, yang kedua ni jaraknya berapa? 4 cm. Kita guna lagi unit yang sama 4 cm. Masa dia ambil apa? 2 saat. 4 bagi 2 sama dengan 2 cm per saat. Nampak tak? 2 cm per saat, 2 cm per saat. Maksudnya dia konsisten. Sini pun 2 cm saat, sini pun 2 cm saat, sini pun 2 cm saat, sini pun 2 cm per saat. Makanya laju dia seragam. Okey. Guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama, maka guli A bergerak dengan laju seragam. Oleh itu laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Baik. Yang ini nampak tak? Untuk guli B yang laju tak seragam. Okey. Satu saat yang pertama 2 cm. Saat yang kedua 1 cm. Saat yang ketiga 2 cm balik. Saat yang keempat 3 cm. Jadi dia berubah-ubah. Masa sama tapi jaraknya berubah. So masa kita konsisten lah. Satu saat kita tengok, satu saat 2, kedua saat 3, ketiga saat 5, keempat saat 8. Jadi jaraknya berubah. Masa kita sama, jarak. Guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza. Nampak? Jarak dia berbeza. Maka guli B bergerak dalam laju tak seragam. Oleh itu laju tak seragam adalah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dengan selang masa yang sama. Okey. Yang ini jarak sama, selang masa pun sama. Nampak? Jarak yang sama, selang masa sama. Konsisten. Yang ini jarak tak sama, selang masa pun, tapi selang masa samalah. Selang masa kita guna satu saat. Okey. Baik. Next. Kita sama lagi subtopik istilahnya 9.1.3 laju purata. Tadi kita dah belajar laju. Yang ni tambah laju purata. Simple, senang dia. Formula dia tambah sikit laju purata. Cuma tambah jumlah jarak, jumlah masa. Okey. Sebelum tu, okey. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit. Okey, maksudnya kita kena buat pengiraan berdasarkan formula ni. Okey. So, kita bagi satu situasi lah. Rumah Amir. Okey, Amir naik basikal 9 pagi, pergi restoran pizza.
jarak 10 km. Okey, clear. Jarak pula restoran pizza pergi dekat bandar A 20 km dan Amir sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Jadi dia pergi keluar pagi sampai bandar tengah hari 12.15. Baik, jadi apa soalan dia? Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12.15. Hitung laju purata. Laju purata dalam kilometer per jam. Okey, ni dah bagi dah. Hitung laju purata. Baik. Dekat sini laju, soalan laju purata. Formula dia apa? Jumlah jarak jumlah masa. Bila jumlah jarak ni sebenarnya formula apa? Guna apa? Operasi apa? Tambah lah. Okay, so jarak apa yang kita nak cari ni? Jarak bandar A pergi bandar, sorry, jarak rumah pergi bandar A. Dia kasih dah, tulis dah 10 km tambah 25 km. Berapa km? 35 km. Okey, bagi jumlah masa 9 pagi 12 tengah hari. Berapa? 9 pagi kalau awak congak berapa? 9. Okey, pukul 9, pukul 10, pukul 11. Ni dah 3 jam. 12, 15. Okey. Sini 1 jam, 2 jam. Okey, saya bagi lagi lah, senang sikit. Okey. Bagi nampak sikit macam nak dapat jam tu. Sebenarnya mana-mana pun boleh Yang penting yang awak faham lah. Cuma saya nak buat adalah bentuk tulisan lah. 9. Okey, contoh. Tadi apa dia? 9 pagi. Kita biasa genapkan senang. 10 pagi, 11 pagi, 12 pagi. Tapi dia nak ni 12.15. Okey, 9 pergi 10 1 jam, 10 pergi 11 1 jam, 11 pergi ni 1 jam, 12 pergi 12 minit 15 minit. So totalnya apa? 3 jam 15 minit. So dekat sini 3 jam 15 minit. Okey, tapi oleh kerana formula tadi dia kata nak kilometer per jam. Jam ni dah betul, 15 minit ni. 15 minit ni awak nak ubah jadi jam. So 15 minit ni awak nak ubah jadi jam. 15 minit ni awak bahagi dengan 60. Dapatlah 0.25 jam. Maksudnya 3 tambah 0.25. Jadilah 35 per 3.25 jam. Sini jarak tadi km, yang ini jam. Okey, guna kalkulator 10.77 km per jam. Inilah maksud dia. Jumlah jarak, jumlah masa daripada asal tadi kita campur kat sini. Okey, contoh 7. Had laju kebangsaan di jalan persekutuan dia 90 km per jam. Nyatakan had laju ini dalam unit. Okey, dia bagi 90 km per jam. Nak tukar jadi meter per saat. Okey, so soalan A tu 90 km per jam. Okey, so 90 km 90 km nak pergi meter. Darab dengan 1000. Jadi yang ini awak darab lah 1000. Okey, 1 jam
Jam nak pergi saat. Jam nak pergi minit dah 60. Nak pergi saat lagi dah 60. So 3600. So 1 darab 3600 saat. So awak dah tukar 90,000 meter per 3600 saat. Dapat dah 25 meter per saat. Ini kalau dalam bentuk meter per saat. Okey, tengok yang B pula. Yang B pula. Tepikan ni. Okey. Okey, B pula. B sama juga 90 km per jam. Korang nak gantikan dalam bentuk apa? Dia nak B apa? Kilometer. Okay, kilometer sama. So just letakkan je. Yang minit ni 1 jam. Jam nak pergi minit. Hanya darab 60. So 1 darab 60 minit. Jadi dapatlah 90 kilometer per 60 minit. Dapatlah 1.5 km per minit. Okay. So ini caranya kita cari purata laju purata dengan mengubah unit. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.